Berani berpikir bebas, siri ke-37. Dari kacamata negara-negara Islam Timur Tengah, mengapa Syiah atau Iran dilihat lebih berbahaya berbanding Israel? Dalam wacana populer umat Islam, Israel sering diangkat sebagai musuh utama mereka. Ini karena sumber agama Islam menggambarkan sikap buruk bangsa itu, apatah lagi dengan tindakan Israel yang seolah mahu meminggirkan masyarakat Palestina dan menguasai semenanjung Gaza. Namun apabila kita meneliti realiti geopolitik Timur Tengah hari ini, kita akan menemukan satu keadaan yang berbeza. Sebahagian besar negara Islam, khususnya negara-negara Sunni, melihat Iran dan ideologi Syiah sebagai ancaman yang lebih serius dan lebih membahayakan berbanding Israel. Perbahasan ini bukan bertujuan khianat atau lemah solidariti Islam. Namun pada realitinya, ancaman ini nyata. Ia terbentuk bukan semata-mata atas dasar sentimen agama, tetapi berpunca daripada perbezaan ideologi, sejarah konflik dalaman Islam, struktur kuasa, serta implikasi keselamatan negara. Untuk menjelaskan mengapa Syiah atau Iran dianggap lebih mengancam, saya akan pecahkan kepada 6 poin utama. Yang pertama, perbezaan ideologi agama di bawah payung Islam. Walaupun Syiah dan Sunni sama-sama berada dalam payung Islam, perbezaan ideologi antara kedua aliran ini bukanlah kecil, sebaliknya melibatkan asas kepercayaan, otoriti agama dan tafsiran sejarah Islam. Perbezaan ini dapat dilihat dalam konsep kepimpinan agama, sumber otoriti keagamaan, tafsiran terhadap peristiwa awal Islam, serta hubungan antara agama dan kuasa politik. Dalam konteks ini, Syiah dan Sunni bukan sekadar berbeza dari sudut fiqh, tetapi berbeza dari sudut memahami dunia dan struktur pemikiran. Secara budaya dan sosial, masyarakat Syiah dan Sunni membentuk identiti kolektif yang berbeza. Ritual, simbol, naratif sejarah, dan tokoh yang diagungkan juga tidak sepenuhnya sama. Dalam kerangka negara bangsa modern, perbezaan ideologi dalaman yang mendalam seperti ini mudah mencetuskan ketegangan dan konflik, khususnya apabila ia disatukan dengan kepentingan politik dan kuasa. Yang kedua, Syiah sebagai ideologi totalitarian. Salah satu faktor utama mengapa Syiah dianggap lebih mengancam berbanding Israel ialah sifat ideologi politik itu sendiri, khususnya versi yang diangkat oleh Republik Islam Iran. Dari sudut ideologi, agama Yahudi bersifat ethno-religion, di mana ia terikat kepada bangsa tertentu dan tidak membawa misi global untuk menundukkan atau menukar masyarakat lain kepada ideologi Yahudi. Maka itu, walaupun Israel berkonflik dengan dunia Islam, ancamannya bersifat geopolitik luaran, bukan ideologi dalaman. Sebaliknya, Syiah membawa ideologi totalitarian. Ia menganggap tafsiran agama dan politiknya sebagai kebenaran mutlak, manakala ideologi yang berbeza, termasuk Sunni, dilihat sebagai batil. Konsep tanggung jawab agama untuk memerangi kebatilan menjadikan ideologi ini bersifat ekspansif dan konfrontasional. Dalam kerangka ini, perbezaan ideologi tidak diraihkan sebagai kepelbagaian, tetapi dianggap penyimpangan yang perlu diperbetulkan. Inilah yang menyebabkan banyak negara Sunni melihat Syiah bukan sekadar mazhab lain, tetapi ancaman ideologi terhadap struktur agama dan politik mereka. Yang ketiga, sejarah permusuhan Sunni Syiah yang berpanjangan. Permusuhan antara Syiah dan Sunni bukan fenomena modern, tetapi berakar sejak zaman awal Islam. Konflik yang bermula daripada perebutan kuasa politik pasca kewafatan Nabi, berkembang menjadi pertentangan ideologi, sosial dan teologi yang berpanjangan. Sejarah ini diwarisi ke generasi seterusnya melalui naratif, pendidikan dan identiti kolektif. Dalam akar masyarakat, rasa dendam dan kecurigaan antara kedua aliran telah menjadi sebahagian daripada memori sejarah yang hidup, bukan sekadar perbezaan akademik. Akibatnya, Syiah sering dilihat bukan sahaja sebagai yang berbeza, tetapi sebagai musuh tradisi dari sudut agama, politik dan kuasa. Begitu pula ketika Syiah memandang Sunni. Hingga hari ini, konflik berdarah antara Sunni dan Syiah di beberapa wilayah membuktikan bahwa luka sejarah ini tidak pernah benar-benar sembuh. Yang keempat, dogmatisme, fanatisme dan kesetiaan transnasional. Satu lagi faktor penting ialah penekanan Syiah terhadap kesetiaan mutlak kepada otoriti pusat. Konsep imamah, konsep kultus pemimpin, dan konsep wilayah menjadikan ketaatan agama bukan sekadar bersifat spiritual, tetapi juga bersifat politik dan hierarki. Dalam konteks ini, penganut Syiah di luar Iran tidak hanya dilihat sebagai warga negara biasa, tetapi menjadi proksi ideologi dan politik kepada pusat kuasa Syiah, yaitu Iran. Kesetiaan mazhab agama mereka mengatasi kesetiaan kepada negara bangsa. Bagi mana-mana kerajaan, fenomena ini merupakan risiko keselamatan yang serius. Ia membuka ruang kepada campur tangan asing, manipulasi politik dalaman dan perpecahan sosial. Oleh sebab itu, komuniti Syiah sering dipantau ketat dan dianggap berpotensi menggugat kestabilan negara. Yang kelima, ancaman praktikal Syiah di dunia nyata. Ancaman Syiah bukan sekadar teori atau persepsi, tetapi telah terbukti secara praktikal di lapangan. Sokongan Iran terhadap kumpulan bersenjata, seperti Houthi di Yaman,
dan Hizbollah di Lebanon, menunjukkan bagaimana ideologi Syiah diterjemahkan ke dalam bentuk kekuasaan ketenteraan dan politik. Di Irak, dominasi politik Syiah pasca 2003 memperlihatkan bagaimana pengaruh Iran boleh membentuk struktur negara lain. Kesemua contoh ini memperlihatkan satu pola yang konsisten, pengembangan pengaruh Syiah melalui proksi bersenjata dan penguasaan institusi. Bagi negara-negara Sunni, ancaman ini jauh lebih nyata dan dekat berbanding Israel kerana ia melibatkan konflik dalaman, perang saudara, dan perpecahan masyarakat Islam sendiri. Yang keenam, dimensi lokal dan pengalaman negara lain. Di banyak negara, khususnya di Timur Tengah, kebimbangan terhadap Syiah dilihat daripada pengalaman kekacauan yang berlaku dalam negara. Kebimbangan ini bukan semata-mata amalan pribadi, tetapi terhadap pengembangan ideologi secara sistematik. Proses ini sering bermula dengan dialog intelektual, kemudian berkembang kepada pembentukan identiti kelompok. Dari sudut negara pula, ia dilihat sebagai penjajahan dalam bentuk ideologi yang akhirnya menghasilkan ideologi kesetiaan Syiah berpusat di Iran. Bagi banyak negara Islam melihat Israel sebagai ancaman luaran, manakala Iran dan Syiah dianggap ancaman dalaman yang lebih berbahaya. Ancaman dalaman lebih sukar dikawal, lebih mudah memecah masyarakat, dan lebih merosakkan kestabilan jangka panjang. Inilah sebabnya mengapa sebahagian negara Islam sanggup mengambil pendekatan pragmatik terhadap Israel, tetapi bersikap sangat tegas terhadap pengaruh Syiah dan Iran. Persepsi ini lahir daripada pengalaman realiti geopolitik, sejarah, dan keperluan mempertahankan kestabilan negara. Mari saya ringkaskan kepada 7 poin. Mengapa ideologi Syiah berbahaya dan menyusahkan banyak negara? 1. Kerana mazhab agama mereka menekankan konsep imamah dan wilayat, menjadikan ideologi Syiah ajaran kultus berpusat. 2. Kesetiaan penganut Syiah berpusat kepada pemimpin pusat Ayatullah Khamenei, sementara kesetiaan negara mereka berpusat ke Iran. Ini menjadikan pengikut Syiah bersikap fanatisme terpusat. 3. Itu bermaksud package ideologi Syiah bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga sebagai proksi kuasa dan politik terpusat. 4. Dengan kepercayaan bahawa Syiah itu benar mutlak, mereka anggap perbezaan sebagai batil yang perlu dibetulkan. Secara langsung, menjadikan Syiah sebagai kuasa menjajah. 5. Maka itu, mana-mana negara yang menampung penganut Syiah yang berkembang ramai akan menghadapi masalah. Akhirnya penganut Syiah menjadi perosak kestabilan negara yang mereka duduki. 6. Itu yang berlaku di banyak negara seperti di Yaman, dengan pengikut Syiah menamakan diri mereka Houthi. Di Lebanon, Syria, Irak dan banyak lagi, dengan nama kumpulan penganut Syiah yang berbeza-beza. 7. Mereka jadi pemberontak di negara yang mereka duduki, dengan hasrat menguasai negara tersebut, yang kononnya atas nama kebenaran. Senjata dibekalkan oleh negara pusat, yaitu Iran. Berani berfikir bebas. Sir Moza,